Sebab tidak ada satu amalan yang punya kehebatan sama dengan Al-Quran. Kenapa? Bila orang baca Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang baca Quran, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Orang baca Quran, besok Quran datang pada hari kiamat mensyafaatkan. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan as-siyam wal Quran yashfa'ani. Puasa dengan baca Quran dua-dua boleh mensyafaatkan. Kan? Orang baca Quran, orang puasa, dia boleh syafaat bagi pemilik dia. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah kata apa? Man qara al-Quran man yaqra Quran, siapa yang membaca Quran, makna satu huruf min harfin, satu huruf kan, min kitabillah, satu huruf daripada huruf Quran. Orang yang membaca Quran ni satu huruf, falahul hasanat, fal hasanatu bi asyri amsalha. Orang baca Quran ni satu huruf diberi 10 kebajikan. Maka Rasulullah kata, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harf, lam harf, wa mim harf. Maknanya kalau satu huruf ganjarannya 10. Maknanya kalau baca alif lam mim, Rasulullah kata alif lam mim tu bukan satu huruf, 3 huruf. Maknanya 3 huruf dapat 30. Jadi bayangkan kalau hari ini kita baca daripada Bismillahirrahmanirrahim, yang kita baca dalam sembahyang tu Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Mana baca Bismillahirrahmanirrahim je dah ada 190 pahala kebajikan. Surah Fatihah ada 154 huruf. Ni cerita orang nak untung. Kalau cerita nak orang untung, kira kan berapa banyak. Mana untung sepanjang masa. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tak ada satu amalan yang kalau kita buat, dia punya untung dia berganda-ganda. Jadi dengan sebab itu, baca Quran. Kan? Tak tahu baca Quran, belajar baca Quran. Supaya kita boleh dapat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang kalau dia tak pandai baca Quran pun, kalau dia boleh baca qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad tu sekali bersamaan dengan sepertiga Quran. Siapa baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sepertiga Quran. Mana baca qul Allah sekali sama dengan 10 juzuk baca. Kan? Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan pada Sayyidina Ali, ya Ali, jangan tidur melainkan kamu mengkhatamkan Quran. Macam mana nak khatamkan Quran ya Rasulullah? Quran ni 30 juzuk. Bau bis dah hilang. Bau bis dah tak ada dah. Rupa dah lelap. Nah. Jadi maknanya membaca qul huwallah sebelum tidur, siapa baca sekali je dah baca 10 juzuk. Kalau dia baca 3 kali, bermakna malam tu dia telah mengkhatamkan Al-Quran. Ini kelebihan Quran yang tak sama dengan ibadat yang lain. Kemudian yang keduanya, Allah Ta'ala kata apa? Wa iqamis salah, orang yang mendirikan solat. Solat ni kalau dilakukan dia tak rugi. Kan? Kerana solat ini untuk hamba. Orang mendirikan solat, pahalanya untuk dia. Jadi dengan sebab itu disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa dia kata awwalu ma yuhasabu 'abdihi yaumal qiyamah min amalihi as-salah. Perkara-perkara yang pertama sekali yang akan dihisap oleh Allah Taala ke atas seorang hamba daripada amalannya ia sembahyang. Bab tu sembahyang kena betul kan. Lepas nanti kita dah selesai belat ni, kita akan masuk dalam bab fardu ainnya, bersentuh tentang sembahyang pula. Nah, dan yang ketiganya iaitu orang yang wa anfaqu mimma razaqnahum, mereka yang menafkahkan harta mereka sirran wa alaniyah, sama ada terang-terang
atau sembunyi-sembunyi kan, maka ini adalah orang yang buat perniagaan yang tak akan rugi. Jadi tiga peringatan Allah Ta'ala kepada kita supaya kita mengambil perhatian, insya-Allah. Hari ini kita sambung lagi nasihat yang ke-11. Kata Al-Imamul Ghazali, Imam Ghazali ni nama dia apa? Abu Hamid, Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dia kata apa? Wahai anakku, intisari segala ilmu itu ialah bahawa engkau mengetahui cara mengerjakan ketaatan dan cara ibadat akan Allah. Jadi ilmu ni dia tak akan sampai kepada matlamat melainkan kita tahu bagaimana nak gunakan ilmu. Ibaratnya kalau kita ni ada senjata, ada apa ni? Contohnya ada parang. Kita kena tahu parang tu kena guna untuk apa. Ada. Jadi kalau ada parang simpan je dalam sarung, dia tak ada. Jadi dia kena tahu guna. Kalau guna untuk mudarat, jadi mudarat. Kalau gunanya untuk kebaikan, jadi kebaikan. Jadi dengan sebab itu ilmu ni dia tidak akan sampai kepada matlamat dia, melainkan caranya ialah mengerjakan ketaatan dan cara ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah belajar semayang dah apa, tapi tak semayang, maka matlamat semayang tu tak akan sampai. Jadi sama juga. Dan ketahuilah bahawasanya taat dan ibadat itu ialah mengikuti aturan Allah pada segala suruhan. Jadi orang yang dikatakan taat dan ibadah itu ialah orang yang mengikut apa yang Allah Ta'ala perintah. Suruh semayang, dia semayang. Suruh meninggalkan keburukan, dia tinggal. Yang dilarang, dia tinggalkan. Maka segala apa yang engkau katakan dan segala apa yang engkau buat dan apa yang engkau tinggalkan hendaklah mengikut peraturan syariat. Mana kita tinggal tu kerana apa? Kerana Allah Ta'ala perintah. Kalau Allah Ta'ala suruh buat, yang kita buat ni kerana apa? Kerana Allah Ta'ala suruh. Contohnya kita mendirikan solat. Kenapa dia? Orang tanya kenapa semayang? Sebab ini perintah Allah. Ini kenapa buat ni, tinggalkan ni? Sebab ini ialah larangan Allah. Jadi kita buat tu kita tahu. Kalau tidak, maka ia akan menjadi dosa seperti halnya bila engkau berpuasa di hari raya dan hari-hari tasyrik. Umpama dia bawa contoh, kata Imam Ghazali, macam puasa. Puasa ni hukumnya, berpuasa ni memanglah disuruh. Tapi kalau tak kena pada hari dia, dia jadi dosa pula. Contohnya satu hari raya. Hari raya ni hari orang makan minum. Tiba-tiba kita puasa. Jadi puasa tu dia tidak memberi apa-apa manfaat, malahkan boleh mendatangkan dosa. Kenapa? Pada hari itu dilarang. Dilarang daripada makan dan minum. Dilarang pada dia maknanya tak makan dan tak minum. Malah Allah Ta'ala suruh makan pula. Satu hari raya Allah Ta'ala suruh makan. Hari-hari tasyrik 11, 12, 13 tak boleh puasa. Kalau puasa hukumnya tak sah, lagi berdosa. Allah Ta'ala suruh kita makan. Tapi hari-hari yang lain, Allah Ta'ala boleh puasa, boleh tak puasa. Ada. Jadi dengan sebab itu, bila nak melakukan satu amal tu, dia mesti kena tempat dia. Jangan tak kena tempat. Kan? Kalau tak kena tempat tu, dia jadi masalah. Jadi sesuatu ilmu, sesuatu ibadat yang nak dilakukan, dia mesti kena tempat dia. Maka engkau telah melakukan kemaksiatan. Orang yang melakukan, contohnya dikata tadi puasa pada hari yang tak dibenarkan puasa, bukan dapat pahala, malah dia melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Dia sebagai, kerana itu larangan, maka jadi dosa. Begitu pula halnya seandainya engkau sembahyang memakai pakaian yang dicuri. Sembahyang wajib, tapi apabila memakai pakaian yang dicuri, maka perbuatan itu jadi dosa. Perbuatan mencuri pakaian untuk pergi sembahyang tadi, maka perbuatan itu dosa. Sama juga kalau sekiranya orang pergi haji, orang pergi umrah. Pergi haji, pergi umrah ni disuruh. Ada kalanya menjadi hukum wajib. Kali pertama jadi wajib.
Tapi apabila dia pergi haji, pergi umrah, dia gunakan duit haram. Contohnya dapat daripada rasuah, dapat daripada judi contohnya. Pergi haji, maka hukum perbuatan dia tu berdosa. Jadi maknanya ni bila dia buat yang demikian. Walaupun pada zahirnya engkau telah melakukan satu bentuk ibadat. Contoh yang lain. Orang lelaki contohnya datang semayang. Dia semayang. Semayang tu wajib. Tapi apabila dia semayang, ada pada anggota dia tu, contohnya dia pakai cincin emas contohnya. Maka perbuatan dia memakai cincin emas ketika semayang tu hukumnya berdosa. Semayang tadi wajib, tapi dia pakai emas, menyebabkan dia hukum dia semayang tadi berdosa. Kenapa? Dia memakai sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lelaki tak boleh pakai emas. Dan itu milik orang perempuan. Orang perempuan je boleh pakai. Mana-mana orang lelaki yang memakai emas dekat atas dunia, besok diharamkan besok di akhirat untuk dipakai. Kerana apa? Emas, perak ni, emas, sutra ni adalah pakaian orang syurga. Orang dalam syurga besok tak kira lelaki perempuan dibenarkan. Di atas dunia dilarang kepada orang lelaki pakai sutra, pakai emas, tak boleh. Hukumnya dilarang. Jadi dalam bentuk ibadat tadi, walaupun bentuknya ibadat, tapi apabila berlaku di sana dosa, maka ia mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sayugia perkataanmu dan perbuatanmu itu sesuai dengan peraturan syarak. Kerana ilmu dan amal yang tidak sesuai dengan peraturan syarak adalah sia-sia. Ini kalau kita buat satu perbuatan, kalau maknanya tak kena pada syarak, dia sia-sia lah. Perbuatan tu jadi sia-sia. Maknanya tak memberi apa-apa manfaat. Dan sayugianya bagimu bahawa engkau tidak tertipu dengan perkataan yang aneh-aneh dan ketelanjuran perkataan ahli tasawuf, kerana jalan akhirat itu hanya dijalani dengan mujahadah. Hanya orang tasawuf ni kadang dia punya perkataan dia banyak benda-benda yang pelik. Perkataan dia yang pelik. Sebab mereka masuk kepada alam zauq. Makna itu bukan alam kita. Tapi kita ni bagi orang-orang awam, memang kena jalan biasa. Nak masuk syurga, nak dapat pahala, memang kena semayang, memang kena menjalani ibadat, kan? Dia kena bersungguh-sungguh, kena melawan hawa nafsu, memotong segala dan memotongnya dengan segala pedang riyadhah. Makna orang kalau nak dapat masuk syurga Allah, nak dapat pahala, kena mujahadah. Tak mujahadah tak boleh. Kan? Nak dapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala nak kalau kita hendak ke maknanya laba daripada Allah Taala, maka kalau tak mujahadah tak boleh. Nak dapat pahala baca Quran, kalau tak baca Quran tak boleh. Yang kita kata tadi pahalanya berganda-ganda kan. Man qara'a harfin min kitabillah falahu hasan. Kalau nak dapat satu huruf tu 10 ganjaran, kalau tak dibaca tak boleh. Maknanya mesti berlaku mujahadah di sana, latihan. Bukan dengan perkataan yang aneh-aneh dan ucapan yang direka-reka aja. Jadi kadang-kadang kita ni jangan terjebak. Hendakkan kebaikan di sisi Allah Ta'ala, mesti kena zikir, kena baca Quran, kena ibadat, kena segala-galanya. Dan ketahuilah bahawasanya lidah yang tidak dikawal itu dan hati yang tertutup dan dipenuhi dengan kelalaian dan syahwat adalah merupakan tanda kecelakaan seseorang. Jadi dikata Imam Ghazali kata apa? Lidah kalau tak dikawal. Ihfaz lisanak. Kena kawal lidah. Dengan sebab itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq, dia memasukkan batu dalam mulut. Tak? Masukkan dalam batu dalam mulut. Berjalan tu bawa batu dalam mulut. Orang tanya kenapa? Supaya tak banyak bercakap. Kan? Masukkan batu. Bila nak bercakap, keluarkan batu, baru bercakap. Inilah dia. Kenapa? Lisan ni kalau tak dikawal, dia bawa mudarat. Dia akan membawa mudarat kepada pemilik dia.
Yang sebab dengan lisan tadi, hati akan jadi masalah. Akan membawa kesan kepada hati. Bila kesan kepada hati, dia membawa kelalaian dan menyebabkan syahwat. Jadi bila ada benda ni, dia antara perkara-perkara yang ada hubung kait. Lidah ada hubung kait dengan hati. Kemudian dengan hati tadi dia membawa kepada perbuatan-perbuatan. Jadi dengan sebab itu kena kawal lidah. Orang yang boleh kawal lidah, dia selamat. Lepas tu kita tengok tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bila dia lalu di tanah perkuburan, Rasulullah lalu kat tanah kubur. Rasulullah pun berhenti. Rasulullah kata dengan para sahabat, dia kata, aku melihat orang dalam kubur ni kena seksa, kata Rasulullah. Itu nak menunjukkan bahawa seksa dalam kubur ada, kan? Jangan tak percaya seksa kubur. Tu yang kubur yang dah lama tu. Kita tahu dah lama dah tu. Tapi walaupun dah lama, kalau sekiranya penghuninya orang yang tak baik, sampai sekarang kena seksa. Ada? Kenapa Rasulullah kata apa? Aku melihat orang dalam kubur ni kena seksa. Makna seksaan kubur tu adalah satu perkara yang benar. Kan? Satu perkara yang benar. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila Rasulullah kata aku melihat orang dalam kubur ni kena seksa, maka sahabat tanya, ya Rasulullah, dengan sebab apa dia diseksa? Dengan sebab apa dia diseksa ya Rasulullah? Rasulullah kata, aku melihat orang dalam kubur ni kena seksa sampai bertemu tulang rusuk dia. Rasulullah pun masukkan jari dia gini. Dia dihempit oleh kubur tu sampai bertemu tulang rusuk. Hari ni tulang rusuk kita kan renggang. Kena seksa, dihempit dalam kubur sampai bertemu tulang rusuk. Para sahabat jadi gerun. Ya Rasulullah, dengan sebab apa dia ni diseksa? Maka Rasulullah kata apa? Dia diseksa kerana mengadu domba. Mengadu domba ni mesti guna lidah. Kalau tak ada lidah, mana nak mengadu domba? Suka melaga-lagakan orang. Besok masuk dalam kubur, itu ia seksa dia. Jadi nak menunjuk kepada kita kecelakaan bagi orang yang tidak menjaga lidah. Dan apabila engkau tidak melawan nafsumu dan tidak bermujahadah dengan benar, maka sudah pasti hatimu tidak akan hidup dengan cahaya makrifat. Jadi kalau kita hidup ni nak hati bercahaya, dia kena melawan nafsu. Nafsu kita banyak, kan? Hari ni hatinya gelap, beri nasihat tak mau dengar, tunjuk tak mau dengar, tak nak terima. Kerana apa? Ada hijab, kan? Kerana bila hati itu kotor, maka cahaya tak boleh. Cahaya hidayah tu tak boleh tembus dalam kegelapan. Maka dengan sebab itu dia kena bermujahadah. Macam mana mujahadahnya? Banyakkan zikrullah, banyakkan solat malam, banyakkan baca Quran, kan? Jadi kalau kita buat yang demikian, maka hati itu digilap jadi cahaya. Ingat? Sebab apa? Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, setiap kali kita melakukan kesalahan, akan jatuh, maknanya akan tumbuh, akan ada dalam hati kita ni. Ni kita punya hati, katakan jantung kita ni. Setiap kali kita buat kesalahan, maka ada satu titik hitam. Buat satu salah, titik hitam. Kita itu satu kesalahan. Hari ni kita hidup 24 jam. 24 jam. Bayangkan kalau maknanya hari ni 10 kesalahan. Umur 70. Kan? 70, 60 tahun, 50 tahun. Kan? Satu hari 24 jam. 24 jam kali dengan 50 tahun. Berapa banyak? Sudah tentu maknanya hati kita ni akan diselaputkan dengan maknanya titik hitam tadi. Sehingga dia menutup kita punya hati. Kan? Sehingga Allah Ta'ala kata kalla bal rana ala qulubihim. Bila hati mereka itu ada makna ran ni karat tu ditutup. Umpamanya ibu-ibu, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita ada cermin. Kita ada cermin. Kalau cermin kita tu naik karat, tahu tak kalau cermin dia kena karat? Orang kata karat cermin kan. Nanti karat cermin tu dah tak boleh
keluarkan, kalau pandang tak boleh nampak dia punya cahaya, dia punya gambar lagi. Itu kalau cermin kena karat. Maka hati kalau begitu juga, kalau dia kena karat, dia kena lama-lama dia tertutup. Jadi dengan sebab itu, apabila seseorang hamba ni, seorang ni dia bermujahadah ataupun dia banyak zikir, maka karat tadi akan hilang. Tanggal. Macam umpama tanggal ni tadi, karat ni daripada hati kita, tapi dia ada bekas tak? Umpama kalau orang sakit, contohnya luka kalau dia taruh obat, maka dia ada parut. Macam ni parutnya. Luka tu, lama tu. Sampai sekarang tak boleh hilang. Kan? Kalau tak ada ni orang tak kenal saya. Kan? Jadi maknanya parut ni dia lama. Kalau sekiranya dia banyak karat, kita bersih, lama-lama benda tu akan bersih, tapi dia tetap ada parut. Tempat yang berparut ni lebih mudah untuk diseram. Jadi dengan sebab tu hati ni mesti digilap tiap-tiap hari. Kalau tak digilap, dia akan rosak. Dia akan jadi karat. Jadi dengan sebab itu Imam Ghazali mengatakan bahawa hendaklah kamu melawan nafsumu dan maknanya bermujahadah. Caranya memujahadah supaya hati kita benar-benar hidup, kan? Hari ini banyak hati yang mati. Apa tanda, kata Imam Ghazali, apa tanda kamu nak tahu hati mati? Kita nak tahu hati kita mati tak mati macam mana? Apabila diberi nasihat dia tak nak dengar. Tu tanda hati mati. Tanda hati mati kata Imam Ghazali, beri nasihat dia tak nak dengar. Kan? Itu tandanya hati telah mati. Kemudian kata Imam Ghazali yang keduanya, tanda hati kamu mati apabila kamu meninggalkan sesuatu amalan, kamu tak rasa apa-apa. Contohnya lah, hari ni subuh tak bangun. Tak bangun pada waktu dia. Bangun pukul 9. Orang kata, dia bangun tu semayang pukul 9 tak rasa apa-apa. Tak semayang pun boleh qada. Dia tak rasa salah. Itu tanda hati mati. Apabila dia meninggalkan sesuatu amalan, dia rasa, maknanya tak ada rasa kesalahan. Dia tu tanda, maknanya hati seseorang itu dia mati. Sebab tu kita kena tengok hati kita ni mati tak mati. Kan? Pertama tadi, hati itu mati kalau diberi nasihat, diberi tunjuk ajar, dia tak boleh terima. Yang keduanya, tanda hati mati kata Imam Ghazali, apabila dia meninggalkan sesuatu kebaikan, dia tak rasa bersalah. Dan yang ketiganya kata Imam Ghazali, kamu nak tahu hati kamu mati tak mati? Apabila kamu melakukan maksiat, kamu rasa lazat. Itu tanda hati mati. Jadi kita cek balik diri kita ni, hati kita ni dah mati ke belum? Kalau maknanya ada rasa-rasa ke itu, makna kena mujahadah balik, kena lawan supaya hati kita ni hidup balik, dia berfungsi balik, kan? Kemudian yang ke-12, nasihat yang ke-12. Wahai anakku yang tercinta, dan ketahuilah bahawasanya sebahagian daripada masalah yang engkau tanyakan kepadaku. Sebab tu surat ni dihantarkan oleh orang kepada Imam Ghazali, minta tolong jawab dengan tulisan ataupun perkataan, tetapi bila engkau telah sampai kepada hakikat halnya, iaitu telah sampai beramal dengannya, barulah engkau faham. Maknanya sesuatu perkara kita tak akan dapat rasa dia punya, maknanya kesannya, melainkan setelah kita buat. Orang kata, kalau baca Quran ni tenang tau. Kalau orang kata, Rasulullah SAW kata, orang yang baca Quran, yatluna kitaballah wa yatadarasu bainahum illa nazal alaihimus sakinah. Orang baca Quran, dia akan dapat ketenangan. Betul ketenang baca Quran ni. Aku tengok serabut ya, kerana dia tidak baca dan dia tak dapat rasa.
Orang yang baca Quran setelah dia menghayati betul, dia akan dapat rasa tenang. Sebab dia dah baca. Bagaimana kita tengok Sayyidina Osman bin Affan. Sayyidina Osman bin Affan dia baca dalam satu rakaat 30 juzuk. Kini hari ni Pak Imam baca baru semuka. Lahaba Pak Imam ni panjang benar pula dia baca kan. Panjang benar dia baca. Pendek sudahlah. Aku nak mengantuk ni. Sebab apa dia tak rasa? Dia tak merasakan maknanya hakikat sesuatu tu. Bayangkan imam sahabat Rasulullah Sayyidina Osman tu satu rakaat 30 juzuk. 30 juzuk habis. Orang kata, wahai Osman, satu rakaat je semayang. Kata Sayyidina Osman, aku semayang satu rakaat, aku telah mengkhatamkan 30 juzuk Quran. Kalau kita ni pakat, itulah sekali datang dan tak datang-datang lagi. Ya tak? Imam Abu Hanifah yang kita kata tadi nak mendapatkan makna hakikat setelah beramal ni, nak dapatkan hakikat beramal yang kita tahu lazatnya baca Quran, sedapnya baca Quran. Imam Abu Hanifah satu rakaat dia habis 15 juzuk. Maknanya dia baca 15 juzuk tu dia rasa sedap. Dia rasa sedap. Nak tahu sedap tak sedapnya orang bila dia baca Quran tu, ni para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat ni dia sembahyang subuh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Nak tengok para sahabat ni bila dia dengar Quran, Rasulullah baca Quran, dia dapat kesedapan. Dia rasa sedap. Satu hari Rasulullah jadi imam sembahyang subuh. Rasulullah baca rakaat pertama bermula daripada Alif Lam Mim. Alif Lam Mim Baqarah. Alif Lam Mim Zalikal Kitab sampai 100 ayat. Makmum duduk belakang, para sahabat duduk belakang. Lepas ni Rasulullah rokok dah 100 ayat dah. 100 ayat tuan-tuan, juzuk satu habis lah. Rasulullah pun sambung lagi 100 ayat. Jadi 200. Masuk juzuk 2. Sampai habis surah Al-Baqarah ada 286 ayat. Banyak tu. Surah Al-Baqarah ni 3 juzuk. 3 juzuk. Para sahabat kata habis dah surah Al-Baqarah. Lepas ni Rasulullah rokok, Rasulullah sambung surah Ali Imran. Surah Ali Imran ada berapa ayat? 100 ayat? Ada 200 ayat. Sampai juzuk 4. Boleh para sahabat kata lepas dah habis dah Ali Imran ni Rasulullah rokok. Tak. Rasulullah sambung surah An-Nisa. Surah Nisa ni sampai juzuk berapa? Juzuk 6 baru rokok. Tapi para sahabat walaupun macam tu dia kata walaupun Rasulullah panjang tak terasa panjang Rasulullah baca. Dia sebab dia rasa. Sebab dia rasa sedap. Kita ni Pak Imam baca inna sangkut pula. Inna sangkut pula. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna a'tayna. Itu pun kita panjang betul Pak Imam ni baca. Inna a'tayna dia baca. Itu pun kita rasa dah panjang. Sebab kita tidak merasakan sedap banyak bila baca Quran. Kita dengar orang baca Quran, kita tak rasa sedap. Kita rasa susah hati kalau orang baca Quran panjang-panjang. Jadi dengan sebab itu hakikat akan maknanya sesuatu tadi setelah beramal dengannya baru kita rasa dia punya nikmat dia. Baru kita akan rasa nikmat. Orang kalau kata oi mi kari ni memang sedap. Ya ke sedap mi kari? Kan? Orang yang suka makan Maggi dia kata Maggi sedap. Mana Maggi sedap? Kan? Engkau tak cuba lagi. Orang kata makan mi kari ni sedap. Aku rasa macam biasa je. Enak? Bila dia dah makan, dia kata memang sedap sebab dia dah sampai kepada had dia. Kan? Orang kata ni
Ustaz makan laksa. Saya tak suka laksa. Ustaz, laksa memang sedap Ustaz. Aku tengok, tak lalu nak makan. Ustaz, laksa ni sedap. Orang dia kalau dia memang dah suka laksa, dia tengok laksa pun dia rasa, sedap ni mesti sedap. Kita yang tak ada ni, tak merasa, kita rasa tak sedap laksa. Dah rasa, baru kita akan mengetahui akan maknanya hakikat benda tu sedap tak sedap. Jadi dengan sebab itu, amal yang ada ni, sembahyang, puasa, zakat, baca Quran, zikrullah, kita tidak akan dapat merasakan kesedapannya melainkan kalau kita dah beramal, baru kita rasa. Dia beramal ni bukan sehari, bukan sehari. Kadang-kadang 2-3 tahun baru kita dapat rasa dia punya sedap dia. Bayangkan Imam Syafi'i tu, dia baca satu Quran tu 30 juzuk satu hari khatam. Kita nak buat payah. Kenapa dia boleh khatamkan satu hari 30 juzuk? Sebab dia rasa kesedapan. Baca puas, sedap. Jadi dalam kehidupan kita ni, beramal, kita akan merasa hakikat. Maka barulah engkau faham. Kalau engkau belum sampai ke sana, maka engkau belum mengetahui. Kerana masalah-masalah ini ialah zauqiyah. Nak dapat mana zauq? Kalau kita pergi semayang kat Masjidil Haram kan, kita semayang kat Masjidil Haram, imam tu baca Quran. Dia baca Quran sampai menangis. Kita ni pun menangis juga. Lepas-lepas semayang orang tanya, engkau menangis pasal apa? Sebab orang tu menangis. Kan? Kau faham ni macam? Entahlah, aku pun tak tahu. Orang menangis, aku pun menangis lah. Sebab apa berjadi begitu? Dia masuk dalam kalimah zauq. Kenapa orang boleh baca Quran lama-lama? Sebab dia zauq. Kenapa dia boleh semayang banyak? Contohnya Rabi'atul Adawiyah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Rabi'atul Adawiyah, semayang satu hari, semayang sunat 1000 rakaat. Kita boleh buat. Tu orang perempuan lah. Semayang 1000 rakaat. Semayang tarawih yang tiap-tiap tahun tu pun minta 8. Kan? Ni semayang 1000 rakaat sehari. Waktu-waktu dia maknanya tak berapa sihat, paling kurang 600 rakaat. Rabi'atul Adawiyah. Imam Ahmad bin Hanbal diriwayatkan oleh anak dia kata, bapa aku semayang setiap malam 300 rakaat. Banyak. Yang 5 waktu ni pun 17 rakaat ni pun puas nak menghabiskan. Kan? Jadi maknanya apabila mereka telah dapat zauq, tak jadi masalah. Ni yang ceritakan zauq, dia dapat kemanisan, kelazatan. Iaitu masalah yang tidak dapat dipaham dengan sebenarnya kecuali dirasa oleh seseorang itu akan hakikatnya. Macam contohlah, orang kata isap rokok ni sedap. Isap rokok ni sedap. Kita kata mana sedapnya isap rokok ni? Engkau tak rasa lagi. Itu sebabnya orang isap rokok payah berhenti. Dia kata isap rokok ni, kalau tak dapat makan pun isap rokok dapat bau pun dah okey. Dahsyat tu. Sehingga ada orang yang berbuka puasa dengan asap je. Berbuka puasa dengan asap je. Sedut asap, kenyang. Itu sebabnya orang yang isap rokok tu, daripada putih jadi hitam. Tiap-tiap hari kena asap. Kan? Dia rasa sedap buat isap rokok tu. Sebab dia merasa. Kita ni yang tak pernah isap rokok, orang kata kau isap rokok, terbatuk-batuk, keluar air mata tu. Tak pernah. Jadi dengan sebab itu, yang dapat merasakan hakikat maknanya sesuatu amal, satu ibadat, apabila dia dah dapat zauq. Zauq ni, dia dah dapat rasa manisnya. Bila dia baca Quran contohnya, dia dah rasa manis baca Quran. Dia sembahyang, dia dah rasa lazat baca Quran. Dia dah dapat kelazatan. Dia berzikir, dia dah dapat rasa maknanya kelazatan dalam berzikir. Maka masalah-masalah yang seperti ini tidak dapat disifatkan dengan perkataan.
tetapi mesti dicuba dan dirasa. Seperti manisnya sesuatu yang manis dan pahit sesuatu yang pahit. Maka hal ini tidak dapat diketahui melain kecuali dirasai. Jadi nak rasakan suatu pahit baik kena rasa dulu. Jadi itu dia antara perkara yang perlu kita ingat dan perlu kita faham. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat. Jadi buatlah contoh-contoh yang lain nak merasakan sesuatu kesedapan ini tadi, satu keenakan daripada amal apa yang kita buat, melainkan setelah kita rasa baru kita akan tahu, oh ini memang sedap rupanya. Jadi makna kenikmatan itu kita dapat, tak akan kita rasakan nikmatnya melainkan setelah kita cuba, baru kita rasa. Kan? Orang hidup berumah tangga, dia tak rasa nikmat berumah tangga, melainkan dia kena masuk ke alam rumah tangga dulu. Kan? Baru dia rasakan nikmat berumah tangga ni. Orang kata berumah tangga ni asam garam dia banyak. Kita kata tengok elok aja dia kahwin. Kan? Sebab engkau tak rasa. Cuba dah kahwin. Baru dia rasa, oi susah Dulu makan seorang, ni nak kena makan ramai. Banyak mulut nak bagi pula tu. Kan? Yang makan pula yang mulut semua macam piranha pula. Ulu hilang. Rupanya macam ni, rupanya hidup kok. Apa ni berumah tangga rupanya. Kan? Tak cukup macam ni. Baru rasa nikmat berumah tangga. Kalau duduk dah berumah tangga, duduk seorang-seorang pula, mana ni sunyi rumah. Kan dulu seorang-seorang tak ada siapa-siapa, engkau seorangnya tak rasa apa. Tapi bila dah berumah tangga, dah merasa nikmat kehidupan, baru tahu kalau tak ada orang ni, oh sunyinya dah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Barulah kita akan merasakan kenikmatan. Jadi insya-Allah nanti kita sambung. Jadi sebelum kita menutup bicara kita ni, ada satu amalan yang kita nak bagi, kan? Amalan yang kita nak sebut ini dilakukan pada setiap subuh Jumaat. Setiap subuh Jumaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang membacanya 3 kali, zikir ini 3 kali sebelum daripada melakukan solat subuh. Solat subuh Jumaat lah. Dia bacanya untuk hari Jumaat dia, subuh Jumaat dia. Apa zikir dia? Astaghfirullah, astaghfirullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarika, astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Pendeknya, baca 3 kali sebelum daripada sembahyang subuh. Maka dia punya pahalanya, kalau ada dosa sebanyak buih di lautan, maka Allah Ta'ala akan ampunkan. Kan? Itu dia. Barang siapa. Dan bagi orang lelaki pula pada hari Jumaat, kata Aisyah, Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa yang membaca selepas daripada solat Jumaat, Qul huwallah 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali, maka Allah Ta'ala memberikan kepadanya keampunan sampai Jumaat yang akan datang. 3 kali, 7 kali. Nama amalan ni namanya amalan sab'inat, nama dia. 7 kali Qul huwallah, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu bin nas. Dan ada satu riwayat lain, Fatihah 7 kali, Qul huwallah 7 kali, Qul a'udzu bin nas 7 kali. Dibaca selepas daripada solat Jumaat. Allah Ta'ala berikan keampunan. Jadi ini adalah amalan-amalan yang boleh dilakukan. Dan Rasulullah SAW menyebutkan, siapa yang datang solat berjamaah kemudian tidak berkata dengan perkataan-perkataan yang lara. Siapa yang datang solat subuh berjamaah kemudian tidak berkata dengan perkataan-perkataan yang lara, kemudian apabila naik matahari lalu bersemayang 2 rakaat. Jadi semayang apa tu? Nama semayang sunat isyraq.
maka Allah memberikan pahala seperti mana orang yang melakukan umrah. Nak pergi umrah tak boleh. Ada orang banyak duit, tak apalah, boleh pergi umrah. Kita ni tak ada duit, nak makan pun tak cukup. Tapi tengok, dengan sebab kasih sayang Allah Ta'ala, ada orang yang tak mampu nak pergi umrah tapi boleh buat pahala umrah. Lepas makna sembahyang subuh, datang berjamaah sembahyang subuh sampai naik matahari macam ni, lepas tu buat 2 rakaat. Kan? Jangan cerita-cerita sebelum mentur, jangan bercerita. Kau semalam mana? Tak nampak? Orang makan maghrib sedap. Kan? Mana ubi ketuk makan. Siap bercerita pula. Dia tak bercerita tentang masalah-masalah dunia. Lepas sembahyang subuh berjamaah, baca Quran ke zikir, naik matahari, sembahyang 2 rakaat. Pahalanya Rasulullah kata, kal umrah tamaman, kal umrah tamaman, kal umrah tamaman. Pahala seperti mana buat umrah sempurna. Orang yang pergi umrah pun belum tahu dapat pahala macam tu. Jadi dengan sebab itu, maknanya bila kita datang ada kuliah-kuliah subuh ke, sampai maknanya masuk waktu isyraq, sembahyang 2 rakaat dulu. Lepas tu baru balik, kerana dapat pahala seperti mana pahala umrah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati pertemuan kita, panjang umur kita bertemu lagi sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna khairas sabah wa khairal masa wa khairal qada wa khairal qadar, wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa wa syarril qada wa syarril qadar. Allahumma ja'al awwala yaumina hadza salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma aqsim lana min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atik ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.